Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah akan kita teruskan siri pengajian hadis kita malam hari ini. Dan kalau tidak salah, pada siri yang lepas kita telah berhenti pada hadis yang ke-172. Maka hari ini kita akan sambung, yakni hadis yang ke-173, muka surat 92. Kita masih bicarakan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah solat. Dan dalam hadis yang ke-173 ini hadis yang dirawikan yang bersumber daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a syams faqad adraka subh wa man adraka rak'atan minal 'asr qabla an taghruba syams faqad adraka al-'asr. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang bermaksud daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berjaya mendapatkan satu rakaat
dari solat subuh sebelum terbit matahari, maka ia dikira telah mendapatkan subuh atau dikira telah melaksanakan solat subuh pada waktunya. Dan sesiapa yang mendapatkan satu rakaat daripada sembahyang asar sebelum terbenam matahari, ia bermakna telah mendapatkan sembahyang asar. Di dalam penjelasan ringkas hadis ini, bahwa sesiapa yang terlupa atau terlambat bangun daripada tidur sedangkan waktu solat subuh ataupun asar tinggal beberapa ketika yang mungkin hanya cukup dan memadai untuk melakukan satu rakaat pertama sahaja daripada subuh dan asar, maka ia masih dikira mengerjakan solat pada waktunya. Minimum ia mendapatkan satu rakaat. Apakah kesan hukum daripada hadis ini? Jamaah rahimakumullah, inilah sebetulnya hadis yang sahih, tetapi ada matan lain yang menurut kajiannya tidaklah sekuat hadis ini. Bunyinya bukan man adraka as-subha rak'atan, tetapi man adraka ruku'an, siapa yang mendapatkan ruku'. Rak'ah dengan ruku' tentunya tidak sama. Rak'ah satu rakaat, ruku'. Walaupun dalam riwayat Muslim dengan lafaz yang agak sedikit berbeza, hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, yakni bukannya man adraka minas subhi rak'atan, tapi man adraka minas subhi sajdatan, satu sujud ataupun sajdah, sujud sebagai ganti daripada rak'ah, sebagaimana yang dinyatakan tadi, agaknya kesimpulan yang lebih bijaksana dan adil untuk tidak membangkitkan keinginan seseorang yang cuai, leka dalam menjaga ibadah solat, amat tepat jika hadis ini difahami seperti yang saya nyatakan tadi. Siapa yang lupa ataupun tertidur, atau mungkin ada urusan-urusan yang mustahak sehingga masa solat yang ditetapkan tidak memadai untuk melakukan solat mulai daripada takbiratul ihram hingga salam, tapi hanya masa yang tersisa hanya cukup untuk melakukan satu rakaat yang pertama sahaja. Rakaat kedua sudah berada di luar waktunya, hanya cukup untuk mendirikan solat rakaat yang pertama sahaja. 3 rakaat yang selepasnya bagi solat asar dah keluar daripada waktu asar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim ini, orang tadi masih dikira
mendirikan solat pada waktunya. Kenapa begitu? Tentu kita masih ingat ketika kita bicara tentang Al-Kabair. Dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, di sana ada dosa besar, yakni tarikus solah, meninggalkan solat. Bermakna orang yang Nabi sebutkan dalam hadis ini tidaklah boleh dikatakan sebagai tarikus solah. Minimum dapat 1 rakaat. Dah dapat 1 rakaat, naik untuk rakaat yang kedua, habis pula waktunya. Dengar pula laungan azan. Kuat sekali maklum rumah dia, dinding rumah dia share dengan dinding surau. Macam mana ni? Baru dapat 1 rakaat, ni masih ada 3 rakaat lagi ni selepasnya. Jangan dibatalkan, teruskan. Walaupun 3 rakaat yang berikutnya ia melakukannya sudah di luar waktu. Di luar waktu. Tapi lagi sekali, hadis ini janganlah kemudian kita jadikan alasan untuk kita berlengah-lengah, untuk kita tidak bersegera dengan dalih. Kan masih dikira tunai salat kita, janji dapat mendapatkan 1 rakaat, cukuplah minimum 1 rakaat. Tapi bila ia baru iktidal kemudian nak sujud, tiba-tiba dah habis waktu yang telah ditetapkan, orang itu dah jatuh tarikus solah, dah jatuh hukum tarikus solah, meninggalkan solat, dosa, dah jatuh dosa besar. Barangkali inilah satu bentuk rukhsah. Barangkali inilah salah satu bentuk ciri ciri khas agama, syariat agama kita, yakni adamul haraj, yang kita telah pelajari dahulu dalam mukadimah. At-taisir, memberikan kemudahan dan tidak memberatkan. Tapi lagi sekali, tolong jangan salah guna hadis ini untuk leka dan untuk cuai. Sebaliknya jamaah sekalian, karena ada mungkin yang bunyinya hampir sama, yakni di sini man adraka rakaah, bukan man adraka ruku. Kesnya lain. Hadis ini cerita tentang orang yang sembahyang di penghujung waktu yang telah ditetapkan. Sementara ada riwayat yang lain, yakni hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, ketika ia datang ke masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam sembahyang masa itu telah mendirikan solat diikuti oleh jamaah yang lainnya, dan ia dapati Abu Bakrah dapati Nabi dan makmum sedang sembahyang, sedang rukuk, dia pun laju, dia pun segera bergegas supaya dapatlah segera masuk dalam saf sembahyang.
Dan akhirnya dia berjaya mendapatkan rukuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takbiratul ihram saja Allahu akbar terus rukuk. Karena Nabi masih rukuk masa itu. Terus ikutlah, tidak ada terus. Hinggalah taslim, hinggalah salam. Rasulullah kemudian bersabda kepada Abi Bakrah, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah. Nabi bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala tambahkan wahai kepada kamu wahai Abu Bakrah keinginan kamu untuk selalu berjamaah, karena nampaknya kamu tadi kuat sangat keinginan untuk berjamaah sehingga bekerja-kerja nak pastikan dapatlah jamaah. Tetapi Nabi kata la ta'ud, jangan kamu ulangi. Aila tukarrir mithla hadha, jangan kamu ulangi perbuatan kamu tadi. Maksudnya sungguh pun aila tusrik, jangan bergegas-gegas. Maksudnya walaupun kita mungkin tertinggal dalam menunaikan sembahyang atau kita panggil sebagai makmum masbuk, dah Allahu Akbar, dah Fatihah, kita masih tak perlulah pak kereta bukan main laju, bahkan tak sempat kunci kereta, enjin masih hidup. Selipar pula bukan letak elok-elok, lanting ke mana. Tak perlu. Datanglah ke majlis, datanglah ke jamaah tadi bisakinati wal waqar, dengan penuh ketenangan, penuh sopan. Sungguh pun mungkin kita, mungkin imam, mungkin jamaah telah takbir, telah Fatihah, telah rukuk, telah. Kita datang tidak perlu tergesa-gesa terus, ialah sempurna biasa. Wuduk sempurna, jalan pun perlahan, ialah pun biasa, tidak perlu lari. Kemudian masuk saf sembahyang, ikut saja apa yang imam buat. Kalau cukup 1 rakaat, ya cukuplah. Kalau tidak, ya nanti hanya perlu ditambah. Itu sahaja. Imam sedang sujud pun terus Allahu Akbar, takbiratul ihram, terus sujud. Jangan pula tak payahlah imam tak apa, ini sujud rakaat yang kedua, lepas ini tahiyat awal pula. Aku tunggu. Jadi senang nak kira katanya. Allah. Senang kira bila imam kang dah diri rakaat yang ketiga, senang kira. Sebab kalau aku nak ni sekarang dah rukuk pula sujud, kang terlupa lagi nanya. Ini bukan kira senang kira. Kok saja. Sedang sujud pun ikut terus sujud lah, ikut dulu pun tak payah tunggu. Baik, berkaitan inilah kemudian ada alasan bagaimana jika seorang itu hanya mendapati rukuk. Sebab ayat ini rakaat mana 1 rakaat. Tapi bagaimana bila orang tu mendapat 1 rukuk, sebagai makmum dan imam inilah adikan ke sana. Sebab hadisnya berbunyi seperti ini, siapa yang mendapatkan 1 rakaat. Jadi hadisnya orang sembahyang di hujung waktu, yang hanya sempat sembahyang 1 rakaat pada waktu yang ditetapkan. Sementara sebenarnya baki rakaat yang berikutnya, kalau 1-1 lah, kalau 2-2 lah, kalau 3-3 lah, sudah berada di luar waktu yang telah ditetap. Tapi ada pula matanya diubah, man adrakar ruku faqad adrakas salat. Siapa yang mendapatkan 1 ruku, dikira dapat 1 darah salat. Walaupun kesnya lain, jemaah sekalian, sebetulnya hadis ini yakni tidaklah ada kaitan dengan kes makmum dan imam seperti yang saya katakan tadi, kan ada sebenarnya di belakang nanti, yakni kaifatul sembahyang berjamaah, salatul jamaah nanti ada di belakang. Memang ada di dalam hadis lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu an yang dirawikan oleh Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila as-salati wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'duha syai'a." Apabila kamu datang ke
pada solat jamaah. Sedangkan kami masa itu, kata Rasul, dalam keadaan sujud, terus sajalah takbiratul ihram dan terus sujud. Tapi wala ta'udduha syai'ah. Yang ini jangan kamu kira. Jangan kira sebagai satu rakaat. Wa man adraka rak'ah faqad adrakas shalah. Sebaliknya, siapa yang dia mendapatkan satu rakaat, maka dikira ia mendapatkan solat jamaah. Lalu apa yang dimaksudkan siapa mendapatkan satu rakaat? Ini matan yang betul. Hadis ini waqad sahhahal hadis Ibnu Huzaimah. Hadis ini telah ditasih dan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah. Tetapi saat tadi ada matannya pula ditukar. Bukan man adrakar rak'ah faqad adrakas shalah, tapi man adrakar ruku faqad adrakas. Kan lain maksudnya ya. Kalau man adrakar rak'ah, siapa yang dapat satu rakaat. Man adrakau, siapa yang dapat ruku. Jadi maksudnya berbeza. Aimanlah hadis ana ma'dakal imam sajidan faizu mahu. Yang dimaksud hadis, siapa yang mendapati imam sedang sujud, maka teruslah sujud bersamanya. Tapi jangan dikira sebagai satu rakaat. Sebaliknya, waman adrakahu raki'an fayakamahu. Dan sesiapa yang dapat imam sedang rukuk, maka rukuklah bersamanya. Wa tadu bi rukuk khaisu adrakahu wasadu li hadzal makna aifilatil Imam Ahmad hadis mutaqaddim, seperti mana yang dikatakan tadi, man adrakahu faqad adrakas shalah faqad adrakas. Di sini ulama berbeza pendapat yang ini, dan saya tidak akan menyampaikan ini kerana ini nanti di belakang ada yakni bab salatul jamaah. Hadis yang sedang kita pelajari ini tidak ada kena dengan salat jamaah. Saya ingin menyampaikan di sana ada bunyi hadis yang hampir sama. Hampir sama, tapi sebenarnya isinya berbeza dan lain. Jadi ini bagi apa namanya, satu apa ya istilahnya, satu bukan berita baik ya. Maksudnya bukan berita baik. Janganlah hadis ini pun dianggap berita baik sehingga kita timbul cucuan tadi. Oh, tidak begitulah maksud saya. Dan ulama telah berijma', ajma'al fuqaha ala man adraka ra'ata minal asri qabla an taghruba syams faqad adrakaha sawa'un akhara li uzrin aw li ghairi uzrin. Benar, fuqaha telah berijma' bahawa sesiapa yang berjaya mendapatkan satu rakaat dari sembahyang asar sebelum terbenam matahari, maka ia telah dikira mendapatkan solat asar pada waktunya, sama ada. Ini pahaman apa namanya, ulama fikah yang sekalian, sama ada ia mentakhirkan solat asar tadi kerana keuzuran ataupun tidak karena keuzuran. Fa hadzal rajul alladhi alaihi al-maghrib wa yusalli al-'asra faqad adraka minha thalatha raka'atin qad adrakal asra bila syak wa salatuhu ada. Bermakna seorang ini selepas mendapat satu rakaat asar yang pertama, masuk rakaat yang kedua, tiba-tiba dengar ada azan pula waktu maghrib. Walaupun hakikatnya tiga rakaat ketiga rakaat selepasnya ia lakukan pada waktu maghrib, faqad adrakal asra bila syakkin, ia telah mendapatkan sembahyang asar, dikira telah mendapatkan sembahyang asar, wa salatuhu ada, dan solatnya dikira ada, yang dalam bahasa kita disebut tunai itulah. Jadi dikira tidak menjadi masalah, tidak ada salah apa-apa. Wa yajibu alaihi ayyudu fi ma la yujawizu lahu qat'uha wal khuruj min bihalin, wajib atasnya meneruskan tiga yang bakinya, dan jangan menghentikannya, dan jangan membatalkannya, dan jangan keluar daripadanya. Wa hakadha kullu man syara fi faradil laju laqad wal khuruj min bi ghairi udrin. Dan demikian juga dalam bidah yang lain, tidak boleh diputuskan, dihentikan tanpa apa namanya keuzuran, bi ghairi uzrin. Baik.
Kemudian ini beberapa kesimpulan daripada ulama fiqh. Ulama fiqh. Jadi ittafaqal fuqaha ala anna man adraka rak'ah min as-salat qabla khuruji waqtiha faqad adraka as-salat. Sesiapa yang telah mendapatkan satu rakaat daripada solat sebelum keluar waktunya, maka dikira telah mendapatkan solat kesemuanya. Kalau 4-4, 3-3, 2-2. Hanya sahaja ikhtalafu fima idza adraka aqalla min rak'ah. Hanya saja ulama hadis berbeza pendapat tentang bagaimana jika seseorang itu mendapatkan kurang daripada rakaat, aqall min rak'ah, kurang satu rakaat. Maksudnya belum sempat berdiri untuk rakaat yang kedua, dia baru duduk di antara dua sujud. Ketika dia nak sujud yang kedua, tiba-tiba dah dilaungkan azan solat fardu yang selepasnya. So maknanya dia tak dapat satu rakaat lah, kurang, aqall min rak'ah. Hal yakunu mudrikan li waqtin amla. Adakah orang ni masih dikira solat tepat waktunya atau sudah dikira tarikus solat? Dalam perkara inilah ulama berbeza pendapat. Jika kurang, sebab rakaat ni dikira jamaah sekalian, untuk rakaat pertama ya, jamaah sekalian dikira satu rakaat ni ya mestilah ada takbiratul ihram. Untuk rakaat pertama lah mesti ada Fatihah, mesti ada ruku, mesti ada i'tidal, mesti ada sujud, mesti ada duduk, mesti ada sujud. Baru dikira satu rakaat. Itu rakaat yang pertama. Mesti inilah baru kira satu rakaat. Malangnya orang ini baru duduk antara dua sujud, nak sujud yang kedua, dah habis waktunya. Dah masuk waktu yang solat yang selepasnya. Itu yang dimaksudkan kurang satu rakaat. So bagaimana kedudukan solat orang solat seperti ini? Ulama berbeza pendapat. Berbeza. Dhahaba jama'atun minhum ila anna hudrikul waqt bitakbiratul ihram. Faman kabara lil ihram faqad qabla khurujil waqti faqad adraka as-salah wa takunu ada la qada wa hadha madhhabul Hanafiyah wal Hanabilah. Di kalangan madhab Hanafi dan madhab Hambali, ini mungkin yang paling ringan dan mungkin yang paling disukai. Dalam perkara ini madhab Hanafi dan madhab Hambali berpendapat, ramai daripada kedua madhab ini jemaah sekalian, sesiapa sahaja yang berjaya mendapatkan takbiratul ihram sahaja memadailah. Allahu Akbar, faqad kabbara al-ihram, dengan syarat dia takbirnya qabla khurujil waqti, sebelum keluar waktunya, sebelum habis waktunya. Allahu Akbar, habis kemudian baru bismillahirrahmanirrahim, kan, baru alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka baru iyyaka, dah takbir azan umpamanya. Lepas satu lagi Fatihah pun tak lepas. Baru iyyaka na'budu. Dengar azan dia pun macam tak percaya. Betul ke ni dah masuk waktu maghrib? Betul ke ni batu? Dia pun baru nak kata iyyaka na'budu, akhirnya bertukar. Iya ke na'budu? Sebab macam tak percaya. Allahu Akbar. Iya ke? Oi, lagi batal lah. Ada ke sempat mau bagi komentar kepada azan? Sebab macam tak percaya kan? Aku baru takbiratul ihram, asal tiba-tiba dah azan ni? Ingat masih ada lagi 5 minit ke? Jadi kerana dia tak percaya, dia tak kata, tak baca iyyaka na'budu, tapi iya ke? Betul berhenti lama. Iya ke? Ikut madhab Hambali dan Hanafi, dapat Allahu Akbar sebelum keluar waktunya, sebelum habis waktunya. Ini sudah takunu faqad adrakas salat. Orang itu dikira telah mendapatkan solat. Walaupun yang selepasnya itu yang 4 rakaat ke yang 2 rakaat dah dilakukan di luar waktu yang ditetapkan. Wa takunu ada la qada. Orang ini dikira ada dan bukan qada. Ini mungkin pendapat yang orang suka.
Masa takbiratul ihram. Itu pun jenis yang orang profesional ya. Orang profesional. Maksudnya sekali takbir jadi. Sebab solat pun takbiratul ihram pun tak profesional langsung. Masih Allah. Belum masuk tadi yang mustaqbil kiblah tak masuk, tak jadi. Akhirnya tak sempat takbiratul ihram dah habis. Habis nak takbir aja dah 3 minit macam mana? Belum masuk tadi adaan belum masuk. Belum masuk tadi arba'a rakaat belum masuk. Nak masukkan banyak benda hanya sepanjang Allahu Akbar hanya beberapa harakat, susahlah. Akhirnya terpaksa nak pastikan semua dah masuk, maka takbirnya cukup panjang. Allah tahmat apa ke namanya pun tak tahu. Panjang sangat. Ini pendapat yang pertama. Saya menyampaikannya Hanafiyah dan Hanabilah. Hanabilah. Dzhabal akharun ila annahu la yakunu mudrikan liwaqt. Tapi selebihnya selain kedua mazhab di jamaah sekalian berpendapat orang ini tidak dikira melakukan solat pada waktunya illa idza adraka bi rak'atin kamilah, illa idza ata bi rak'atin kamilah, kecuali ia berjaya mendapatkan 1 rakaat sempurna seperti mana berdasarkan hadis Bukhari Muslim yang sedang kita pelajari. Ini yang dipilih oleh madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. So nampaknya dari segi dalil jemaah sekalian, Malikiyah dan Syafi'iyah dalam hal ini lebih kuat daripada Hanabilah dan Hanafiyah. Dan Hanafiyah. Wa huwa rajih. Dan Malikiyah dan Syafi'iyah yang rajih, yang kuat berdasarkan hadis yang sedang kita pelajari dan juga hadis lain dalam riwayat dalam Bukhari dengan al-walafdhu lil Bukhari, man adraka ra'ah faqad adraka as-salah wa man adraka ra'atan min as-salah faqad adraka as-salah kullaha. Sesiapa yang bisa mendapatkan 1 rakaat daripada salat, ia telah mendapatkan semuanya. Dan juga berdasarkan hadis yang sedang kita pelajari riwayat Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah ini. Wahtajal awwalun, masalahnya yang pertama tadi apa alasan dia? Wahtajal awwalun, golongan Hanabilah dan juga golongan Hanafiyah berhujah jamaah sekalian, yakni dengan berdasarkan hadis yang dirawikan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ tidak ada ya, ini saya sampaikan dalam Subul Salam ada, dalam sarah yang lain yang ada, yang ada di depan jemaah sekalian itu hanya matan sahaja. Jadi penjelasan itu tidak ada. Ya, adalah sedikit-sedikit penjelasan dia kurang memadai lah. Jadi saya sampaikan penjelasan daripada yang lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man adraka sajdatan min salatil asri qabla an taghrib asy-syams fayutimma as-salat. Sesiapa yang bisa mendapatkan satu sujud daripada solat asar sebelum terbenam matahari, hendaklah ia sempurnakan solatnya. Wa idza adraka sajdatan min salati subhi qabla an tatlu asy-syams fayutimma as-salat. Sesiapa yang bisa mendapatkan sujud daripada solat subuh sebelum terbit matahari, hendaklah ia sempurnakan solatnya. Bukhari Muslim dan Nasa'i menambahkan faqad adraka, ia telah berjaya mendapatkannya. Wali anal idrak idza ta'allaqa bi hukmi bis-shalah istawa fi ra'atan wa madunaha. Alasan dia perkataan, word yang diguna pakai oleh Rasul, kosa kata yang digunakan oleh Nabi dalam sabdanya adraka. Man adraka, sesiapa yang mendapati adraka, alasan Hanabilah dan Hanafiyah, al-idrak idza ta'allaqa bi hukmu fi shalah istawa fi ra'ah wa madunaha. Kalimat adraka ini bila dikaitkan dengan hukum salat, perkara yang berkaitan hukum salat, yakni maksud adraka boleh jadi ia 1 rakaat dan boleh jadi ia kurang 1 rakaat.
kalimah adroka bila dikaitkan dengan hukum solat boleh diguna pakai untuk bermaksud mendapatkan satu rakaat atau juga boleh dipakai dengan maksud mendapatkan sebahagian daripada rakaat. Jadi mereka memahami kalimat ini dengan seperti itu. Kaidrakil jamaah umpamanya. Seperti mana idrakul jamaah, mendapati jamaah. Boleh jadi semuanya, boleh jadi sebagiannya. Idrakul musafir salatul mukim walatul hadis awal yadu bimafwi wal matuk awla minhu. Dan ulama kemudian ditolak, itu apa yang difahami dari segi mantuknya, apa yang tersirat, sedangkan mafhumnya sedangkan mantuknya apa yang tersurat tidak seperti mana itu. Jadi alasan yang dikemukakan oleh Imam madhab Hanabilah dan juga Hanafiyah dari segi pemahaman bahasa sahaja. Jadi nampaknya belum cukup meyakinkan. Berbeza dengan hadis yang benar-benar lafaznya, mantuknya dan mafhumnya sebenarnya diberikan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang dijadikan hujah oleh madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Penjelasan ini saya kutip daripada kitab Al-Muntaqa lil Baji, Tuhfatul Muhtaj, Al-Mughni dan juga Al-Insaf. Al-Insaf. Daripada kitab-kitab tersebut saya ambil kesimpulan ini. Adapun ulama kini nampaknya tidak salah untuk saya sampaikan jamaah sekalian. Seperti mana pendapat atau fatwa lah kalau boleh katakan begitu oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni pendapat yang kedua menyatakan annaha la tudraku shalah ila bidikra'ah. Beliau sendiri pun juga berpendapat bahwasanya orang tadi tidak dikira mendapatkan solat kecuali ia berjaya mendapatkan satu rakaat penuh, rakaatan kamilatan, berdasarkan hadis Nabi yang sedang kita pelajari ini. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini daripada ulama kemudian lah, bukan ulama madhab tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun memilih pendapat seperti ini berdasarkan zahirul hadis. Wa jumlatun syartiyah, apatah lagi dalam hadis tadi uslub syartiyahnya begitu ketara, jumlah syartiyahnya begitu ketara. Man adraka raqatan, siapa sahaja yang berkata. Jadi uslubnya uslub syarat, mafhumnya man adraka duna raqatin. Kalau Nabi bersabda siapa yang berjaya mendapatkan satu rakaat, mafhumnya siapa yang mendapatkan kurang satu rakaat. Mafhumnya begitulah. Sebab hadisnya berbunyi siapa yang mendapatkan satu rakaat dikira mendapatkan solat. Mafhumnya siapa yang mendapatkan kurang satu rakaat, fa innahu lam yudrik, maka dia tidak dikira berat. Itu fahaman yang diberikan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Memang ala hadza aidan idrakatu ukhra misal idrak jamaiyah. Sama saja di situ. Au takbiratul ihram. Was sahih annahu la tudrak illa bi raq'ah. Dan yang betul, yang sahih dan ini yang boleh kita pegangi, yakni orang tidak dikira mendapatkan solat, tidak dikira ada selagi orang itu minimum tidak mendapatkan minimum satu rakaat penuh. Kama anna jumu'ah la tudrak illa bi raq'atin bil ittifaq. Demikian juga sembahyang Jum'ah. Ini khas kaum muslimin katalah pergi sembahyang Jum'ah. Ini dinyatakan, dijamaskan di dalam kitab Asy-Syarh Mumti' yang dikatakan Ibnu Taimiyah, di sana ada. Demikian sembahyang Jum'ah. Datang lambat ke masjid. Khutbah pun dah habis. Khatib pun dah turun daripada minbar. Bilal pun dah iqamah. Imam pula dah mulakan sembahyang. Dah dapat satu rakaat, dapat satu rakaat, berdiri untuk rakaat yang kedua. Ketika imam sujud rakaat yang kedua, rakaat pertama, kawan ini baru datang. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Imam masuk rakaat kedua, dia takbiratul belakang. Imam salam, tentulah dia kurang satu rakaat.
Bagi orang yang seperti ini, kata Imam Ibn Taimiyah, sama hukumnya dengan seperti mana tadi, yakni Jum'ah pun tidak dikira seorang itu mendapatkan solat Jum'ah kecuali dia mendapatkan 1 rakaat minimum. Jadi orang itu hanya perlu menambahkan 1 rakaat lah, masih dikira dapat Jum'ah. Bila tidak, ya sudah, tidak. Orang itu dikira tinggal Jum'ah, dan tinggal Jum'ah hukumnya berdosa ya. Bila berdosa, apa yang dibuat? Itu ulama berbeza pendapat. Ada pernah nyatakan dia mesti dengan zuhur, tapi walaupun dia solat zuhur, dosa juga, sebab dia sudah tinggalkan Jum'ah. Ada yang kedua, kerana Jum'ah ini, pada hari Jum'ah tidak ada zuhur bagi lelaki, maka orang tu tidak lagi boleh sembahyang zuhur. Dia telah melakukan dosa, dan bila dosa mesti bertaubat. Tapi minimum, kata Ibn Taimiyah, dapat 1 rakaat. Tapi lagi sekali, ini saya kata tadi, bukan kemudian dijadikan dalil untuk kita berlambat-lambat pergi, begitu maksudnya. Apatah lagi dah tahu hari ini siapa khatib dia? Khatib dia yang itu lagi. Kalau dia baca khutbah ni, sama ada saya mengantuk ataupun telinga gatal. Cukup alergik sungguh bila dengar orang tu. Daripada aku datang awal, elok datang lambat-lambat aja umpamanya. Ya, tak boleh lah, tidak boleh. Ini ya, dia datang lambat ya, datang lambat sehingga tinggal dapat 1, minimal 1, kurang 1 rakaat. Imam pula dah berdiri, kemudian dah rukuk, dia baru masuk. Ya, tak boleh lah. Dikira tidak solat Jum'ah, hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Wa haitsu annaka salaita raq'an minal ula minaz zur, salaita raq'an minal ula minaz zur qabla ayyudan al-'asr lil 'asr faqad arka salat fi waqtiha. Demikian juga solatnya dalam hadis ini disebut solat subuh dan solat asar sahaja. Tetapi tidak bermakna itulah jemaah sekalian, termasuklah solat yang lain, solat zuhur umpamanya, di hujung waktu dapat rakaat yang pertama dikira, kemudian 3 rakaat dah masuk waktu asar. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah dikira dapat solat sempurna, adokas solat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ini bagi orang akis yang biasa ya, orang tidak sedang ada halangan. An-naimu ma'zur waqta naumihi fa idza sayqadha, ini kes lain lah. Adapun orang yang tidur itu lain kisnya, sebab orang tidur tidak wajib solat semasa tidur. Betul? Orang tidur tidak wajib atasnya solat semasa tidur. Sebab kalau sedang tidur wajib solat, kemudian dia pun solat, solatnya pun tidak sah. Baru datang taklif solat ketika ia jaga. Masa tidur tidak. Sebab itu katalah orang tidur, katalah daripada pukul 10 pagi, maklum mengantuk sangat, atau pukul 11 pagi, tidur bangun dah pukul 5 umpamanya. Tak ada siapa yang mengejutkan, dia pun tak terkejut pada masa tadi. Ya, masa tidur tidak wajib solat. Kewajiban solat datang ketika ia jaga. Fa idza stayqadha wajaba alaihi ada'us solah ba'da istiqadhihi. Apabila telah terjaga, wajiblah atasnya menunaikan solat, dan itu kira tunai bagi orang tadi, bukan bagi orang lain. Orang lain jangan iri. Jangan, seronok ya kamu solat subuh pukul 9. Tak dosa pula tu. Yalah, dia tertidur. Itu waktu solat bagi orang tertidur. Waktunya masa ia bangun. Demikian juga orang yang terlupa. Waktu solat bagi orang yang terlupa ketika ia ingat. Sebab orang lupa tak wajib solat. Jamaah sekalian, seseorang ini, kita ini sungguh pun telah balik, tiba-tiba kita tidur je selama 1 bulan, tak wajib apa-apa atas kita. Atau daripada mula balik aja lupa je. Minta maaf mungkin nyanyu ke. Orang nyanyu orang nyanyu umur 89 tahun. Ini baru 18 tahun dah start nyanyu. Orang lain 81 tahun baru start nyanyu. Ini 81 terbalik dah nyanyu.
Jadi ya tak wajib lah. Orang ni kisnya lain kerana berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam Bukhari nombor hadis 572, sedangkan Muslim nombor hadis 684, Nabi bersabda bil Anas bin Malik, "Man nasiya salatan au nama anha." Sesiapa yang tertidur sehingga terlepas waktu solat, baru jaga selepas waktu dah terlepas. Au man nasiya, siapa yang terlupa daripada menjaga solat dan ingat sedar dah habis waktu solat, atau tertidur sehingga terlepas jaga dah habis waktu solat, fa kaffaratuha ayusalliha idza dzakaraha au qama. Maka kafaratnya hendaklah ia mendirikan solat semasa ia ingat dan ketika ia jaga dari dirinya. Memang itulah waktu solat bagi dua orang ini. Dan Nabi menyatakan di dalam riwayat Muslim, amma innahu laisa fin naumi tafrid. Sesungguhnya, adapun sesungguhnya ianya bukanlah dikira tafrid, cuai. Orang yang tidak solat karena tertidur tidak dikira tafrid. Tafrid itu cuai. Suruh buat tak buat, itu tafrid lah. Tapi kalau suruh buat lebih daripada yang disuruh, itu namanya ifrat. Allah suruh buat, kita pun buat, tapi kita buat lebih daripada yang disuruh, itu namanya ifrat. Hari-hari puasa tak nak buka, di tiap malam qiyamul lail tak nak tidur, mengantuk pun itu sudah ifrat. Paling baik puasa itu, kalau puasa sunnah yang terbaik kan puasa Nabi Daud kan, sehari puasa. Dan bila kita buat macam tu, itu betul lah tu. Tapi kalau yang disuruh tak buat, tafrid. Sekarang disuruh berpuasa, puasa sunat ada suruhan, puasa wajib ada suruhan. Lalu orang ni puasa, wajib dibuatnya Ramadan, lepas itu start daripada bulan Rajab sudah puasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan, break satu hari Syawal, maklum dia hari haram, start balik 2 Syawal, terus lagi 3-4 bulan berturut-turut, tak berhenti. Ini sudah ifrat, berlebihan, tidak boleh. Alasannya apa? Ialah kalau air tak puasa pun bukannya makan sangat katanya. Lagi pula air puasa rasa lebih tenang lah, lebih selesa lah, badan pun rasa ringan katanya. Ada ke pun niat puasa nak meringankan badan? Kalau setakat nak menguruskan badan untuk badan, senang aja. Pergi Ethiopia 1 bulan balik kurus lah, percayalah. Pergi ke Ethiopia 1 bulan balik kurus lah, apa yang susah-susah. Jadi Nabi menyatakan orang yang tertidur kemudian baru berjaga lepas waktu solat dan kemudian solat, ini tidak dikira tafrid. Ini sabda Nabi ini dalam hadis Muslim. Innamat tafrid, hanya saja, atau kalau ikut arwah Ustaz Hashim Ghani Kuala Pilah, innama itu terjemahan dia, sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah, panjang sangat saya kata saya. Pernah dulu, saya pernah pada tahun 85 kalau tidak salah, orang ni yang memperkenalkan kaidah harfiah penterjemah itulah di Kuala Pilah sana, di Itibau Sunnah pondok dia, yang asyik kena serbu sama Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Yang asyik kena serbu. Jadi innama, terjemahan yang tepat bahasa Melayu kata beliau, sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah. Panjang. Tafrid itu, cuai itu ialah alaman lam yusallis salah hatta yaji'a waktu salatil ukhra.
Dikira cuai itu apabila jadi orang tu tidak solat kecuali selepas masuk waktu solat yang selepasnya. Itu baru cuai. Tak solat sehingga masuk waktu solat selepasnya. Tidak solat zuhur melainkan selepas masuk waktu asar. Tidak solat asar melainkan dah masuk waktu maghrib. Tidak solat maghrib melainkan dah masuk waktu isya. Itu baru cuai. Tafrid. Yang dalam satu tafsiran, tafsir Al-Quran itu termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Setengah mufassir memahami alladzina hum an sholatim sahun, yakni itu adalah la yusallil asra illa fil maghrib, la yusallil maghrib illa fi dukhulil isya. Tafrid. Itu Nabi menjelaskan begitu. Faman fa'ala dzalik fayusalliha hina yantabihu laha. Apabila seorang itu tertidur terlepas waktu solat, sehingga bangun terbatu solat, Nabi kata, ya fayusalliha, maka terus sajalah solat ketika ia jaga. Ini tidak dikira tafrid. Dia tafrid. Bagaimana? Ini dan tidak berdosa lah maksudnya ya, tidak kira berdosa tu, tidak berdosa. Ya, tapi jangan pula malah berdoa. Elok macam itu tidur. Terlupa. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya, itu tentang solat ini ya, mendapatkan satu sebab jamaah sekalian amat berat bila terlepas waktu, kerana dikira tarikus solah dan termasuk dosa besar itu. Inilah yang saya katakan satu bentuk kemudahan ya, bentuk taisi, memberi keringanan kepada kita. Hanya tentunya tidaklah begitu elok, begitu mulik kita amalkan. Sebab dalam hadis yang lain ketika Nabi ditanya, ayul a'mali afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi jawab, as-salatu fi awali waktiha. Solat di awal waktunya itu afdal. Bukan wajib ya. Bukan wajib, afdal. Contoh, solat zuhur sekarang ini, solat zuhur yakni bermula daripada 12.25 ya. Katalah 12.30 lah katalah. 12.30. 1.30 1.30 hingga masuk waktu asar. 4.30 katakanlah. Kan lama tu, 1.30 hingga 4.30, 3 jam 3 jam Allah peruntukkan masa buat kita sembahyang zuhur. Tapi kita menunaikan fardu zuhur 4 rakaat hanya berapa minit? Ada 2 jam ke atau 2 jam 15 minit biasanya? Tak, sembahyang zuhur 4 rakaat ni biasanya jamaah buat 2 jam ke 2 jam suku? Katakanlah 5 minit, katakanlah 10 minit. Allah bagi peruntukan 3 jam untuk melaksanakan tugasan yang sebenarnya perlukan masa hanya 5 minit, 10 minit. Lalu kenapa bagi masa sampai 3 jam ini? Itu dia panggil tawasuk, iaitu rahmat. Ini bermakna awal waktu boleh, di pertengahan waktu pun boleh, di hujung waktu pun hakikatnya juga tidak salah. Hatta dalam hadis yang kita sedang pelajari ini. Hanya kalau pertanyaannya mana yang utama, mana yang afdal, awal waktulah. Itu pun lagi sekali bagi orang yang tidak punya apa-apa urusan dan tugasan. Bagi seorang doktor yang sedang menjalankan operation, kan, view sudah lah kan, dia sudah mulai belasana gini, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sorry ya, I nak tinggalkan semua doktor semua, sebab doktor ini berpegang awal waktu afdal. Nanti bila masuk surga duduk depan, dia pun sembahyang pula, tunggu Pak Imam lagi, wirid pula panjang. Ya, lepas wirid, lepas itu datang ke tempat itu, pasal mungkin dah qalu lah kawan tu. Dah qalu. Jadi kalau seorang doktor seperti itu, janganlah tinggalkan, teruskan aja, kan boleh nanti di tengah waktu. Atau jika sekiranya, kalau ini menurut keyakinan doktor yang ada ya, bukan pura-pura,
Ini menurut berdasarkan ilmu yang aku miliki ini, berdasarkan ini tak boleh tinggal ni. Ini mesti kena jaga semua. Tapi masalahnya kita ni belum sembahyang zuhur. Ya, start operation pukul 10, start pukul 11. Ini meja operation ni. Macam-macam yang kena operate ni. Macam-macam kena operate. Sebab yang kena buang tu dah berlapis-lapis lah. Banyak layer kat bawah tu. Bukan layer pertama, tentu lagi, buka lagi. Nak keluarkan benda dan so susah. Tak boleh tinggal. Macam mana ni kalau kita tinggal? Ini madarat ni, bahaya nyawa ni. Tapi kalau kita tak tinggal sekarang, tak berhenti sekarang ni, ini zuhur dan nak habis ni. InsyaAllah bagi doktor bila ia mengalami seperti itulah, ya teruskanlah hingga sampai ini. Jangan ditinggalkan, ini nyawa ni. Ini nyawa. Sedangkan Rasul SAW pernah, jamaah sekalian, di Madinah, bukan karena ada udzur syar'i. Nabi tidak sedang musafir. Betul? Tidak ada apa lagi halangan-halangan seperti mana hujan lebat dalam nanti bab al-jam'u. Kan Nabi pernah menjamakkan dua solat tanpa ada alasan. Apa ya alasan Nabi ini? Tapi Nabi melakukannya bukan selalu ya. Dipanggil jamak suri kan. Jamak suri. Kalau itu pernah Nabi lakukan tak ada alasan apa-apa, dicampurkan dua solat tanpa alasan, takkan doktor yang punya alasan cukup kuat suruh tinggalkannya. Jadi, tapi bagi orang yang tidak ada apa-apa tugasan, ya solat itu di awal waktulah. Ya, sebelum masuk waktu solat, relax. Masuk solat pun relax. Tak ada apa-apa lah. Bahkan nanti lepas solat pun relax. Itu elok awal waktulah. Saya pernah ditanya, mana yang elok hari Jumaat ni kaum lelaki, pergi masjid awal ataupun ngam-ngam ataupun lambat? Ya bergantunglah orang tu. Kan depend lah. Kalau orang tu katalah orang yang memang banyak urusan, dia hanya wajib pergi ke masjid bila telah dilaungkan azan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Azan itu pun azan yang kedua bagi masjid yang azan 2 kali. Tapi bagi yang masjid yang azan sekali, ya masa azan itulah ketika khatib telah naik minbar. Khatib naik minbar, Bilal azan, muazzin azan, azan itulah apa yang mesti bagi. Ini bagi orang yang sibuk, yang tak boleh teruskan. Tapi bagi orang yang tidak ada kesibukan sebelum, semasa dan selepas solat, ya datang ajalah awal. Datang pukul 11, sekurang-kurangnya dapatlah pulang untuk beramal, bentang sajadah. Kan sempat juga cepat bentangkan sajadah. Jadi tak semestinya yang semua orang mesti awal. Allah pun tidak menyuruhnya awal pergi sembahyang Jumaat bagi semua orang. Kalau orang tu sibuk, ya dia hanya wajib selepas azan. Masa azan baru pergi. Baru pergi. Lepas solat bertibaran balik. Bertibaran balik. Itu apa namanya? Kaidah dia. Jadi awal waktu tu tentulah bukan bagi semua orang. Bukan bagi semua orang. Hatta hari Jumaat yang wajib itu pun. Yang wajib. Jadi hakikatnya hari Jumaat ni bukan hari cuti jamaah sekalian kalau Al-Quran. Saya pernah ditanya lah, mana sebenarnya yang lebih Islamik di negeri kita ini? Negeri bahagian pantai timur macam Kelantan, lagi Kedah, mana ya? Yang cuti hari Jumaat. Terengganu Kelantan, Ganu, Gadu kita, Utara Kedah, hari Jumaat hari Jumaat, ataupun yang cuti hari Ahad, Pahang, Langu, Perak, Pinang, Melaka, Johor dan seterusnya ini. Mana yang lebih Islamik? Cuti hari Ahad kah atau cuti hari Jumaat? Yang lebih Islamik. Jumaat lebih Islamik. Ada dalilnya? Yalah, adalah sebab Jumaat ni kan Sayyidul Ayam dan orang pun majlis ada. Kalau pertanyaan lebih Islami sebenarnya tidak ada pun sebab tak ada dalilnya. Hatta hari Jumaat pun bukan hari cuti. Quran sendiri pun tidak menyuruh kita hari Jumaat cuti. Buktinya dalam surah Al-Jumu'ah tadi,
Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati minal jumu'ah, wahai orang yang beriman, jika telah dilaungkan azan hari Jumaat, segeralah kamu menyaut azan tu pergi ke masjid solat. Tinggalkan semua aktiviti ekonomi jual beli, tinggalkan. Lepas solat tiba balik. Maknanya orang baru disuruh berhenti bekerja bila dia bukan berhenti bekerja daripada pagi-pagi. Tak ada. Tak ada. Ini makna hari Jumaat pun bukan hari cuti. Hari Ahad pun juga bukan hari cuti. Jadi kalau begitu di sini tak boleh kami lebih Islamik sebab kami cuti hari Jumaat, hang kurang Islamik sebab hang hari Ahad. Tak, ini tak ada kena-mengena. Tapi tentulah kalau kita pilih kata mana agaknya lebih memberi manfaat, mana yang lebih memberi manfaat, silakanlah itu. Tapi di sini tidak boleh kita membawa-bawa nama Islam ya, yang Jumaat atau yang ini tidak boleh. Sebab Nabi tidak pernah cuti. Sahabat tak pernah cuti. Tak ada hari cuti. Jadi kalau kita betul-betul ikut Rasulullah, nampaknya tak pernah cuti. Ya. Tak ada rehat lah. Macam mana nak rehat? Quran sendiri pun kata, fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan satu-satu tugasan, fansab, berpenat-penat lagi, buat lagi kerja hingga selesai. Bila dah habis lagi, buat lagi hingga selesai. Idza faragta fansab, faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Jadi mana ada rehat? Kalau rehat dalam definisi Melayu lah. Tapi kalau rehat dalam definisi agama, rehat itu ialah al-intiqal minal amal ila al-amal al-ukhra. Berpindah daripada satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain, itulah definisi rehat dalam pengertian agama. Kita berpindah daripada satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain, itulah makna rehat. Selepas puan-puan masak, selesai habis masak, kemudian tukar pekerjaan, basuh baju, itulah rehat. Lepas baju-baju, kemudian kemas rumah, lepas kemas bilik, kemudian apa lagi? Rehat tu perpindahan tu. Berpindahnya seseorang daripada satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain, itulah definisi, itulah ta'rif rehat. Jadi, oh iya ke? Iyalah. Iyalah, itu itu. Agama mentadbirkan rehat seperti itu. Faida sesuai dengan faida faragta fansab. Apabila telah usai melakukan pekerjaan, hendaklah kamu berpenat-penat lagi untuk melakukan Assalamualaikum. Demikian juga jamaah sekalian, fatwa yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Beliau pun menyatakan seperti yang saya katakan tadi, yakni nampaknya ulama-ulama yang saya sebutkan ini, termasuk yang kini Ibnu Taimiyah, Shalih Al-Mustaimin, Abdul Aziz bin Baz pun menyatakan bahawa la tudrakul jamaah illa bi idrakir ra'ah, kecuali dengan dapat satu rakaat. Solat yang satu rakaat baru ini. Demikian juga ketika orang itu berjamaah. Jadi mendapat sebahagiannya tidak dikira atau belum dikira. Baik, dan yang keduanya ini kaitannya dengan waktu-waktu yang dilarang kita solat. Yang selepasnya itu berkaitan dengan waktu-waktu kita dilarang solat. Hadis yang ke-175. An Abi Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tatlu as-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta tahiwa as-syams. Muttafaqun alaihi wa lafdhu Muslim la salata ba'da salatil 'asri. 175 daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada solat selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari, dan tiada solat selepas asar hingga terbenam matahari. Kemudian ini waktu-waktu solat, waktu-waktu solat. Tetapi jamaah sekalian, yang menjadi masalah begini, tidak mudahlah, sebab hadis ini bukannya satu saja ya. Hadis ini bukannya satu, hadis ini banyak. Bahkan dalam Bukhari sendiri, ini coba saya tunjukkan pertentangan ya di dalam hadis Bukhari. Mana diletakkannya?
Walaupun ada juga. Sebab di dalam Bukhari sendiri jamaah sekalian, jadi ada percanggahan. Ada percanggahan. Maksud percanggahan begini ya hadisnya. Sebab bukan ini. Mana diletakkannya? Jauh ya. Ya. Muslim juga ada dua ya. Tanazu' maksudnya percanggahan di dalam hadis Al-Bukhari, dalam hadis Al-Bukhari. Begini hadisnya di dalam Al-Bukhari. Jap. Ayat ini, hadis ini menyatakan tidak ada solat selepas subuh sehingga terbit matahari, tidak ada solat selepas asar sehingga terbenam matahari. Maknanya lepas asar tak ada solat lagi, selepas subuh pun tidak ada solat. Tetapi di dalam Bukhari sama-sama sahih. Saya bacakan hadisnya, sebab dalam bukan sekadar hadisnya lebih daripada satu, tapi hadisnya ada dua dan bercanggah antara satu dengan yang lain. Ini yang kita bingung ni. Kita bingung. Hadis yang pertama ini dalam Sahih Bukhari jemaah sekalian, nomor hadisnya 1197 ya. Nomor hadis 1197. Imam Bukhari dapat hadis pada Abdul Walid, dapat hadis pada Su'bah, dapat hadis pada Abdul Malik. Abdul Malik dia kata sami'tu Qura'ah, aku mendengar daripada Qaza'ah, maksudnya Qaza'ah yakni maula kepada Ziyad. Dia berkata sami'tu Aba Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yuhaddisu bi arba'in 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajabani wa anqani qala la tusafiru. Hadisnya agak panjang. Satu di antaranya la tusafirul mar'ah yaumain ila ma'a zawja aw ma'a dhu mahram. Tidak boleh seorang perempuan berpergian selama 2 hari kecuali disertai bersamanya suaminya ataupun mahramnya. Wala sawma fi yaumainil fitri walal adha, dan tidak boleh puasa pada 2 hari raya, raya kurban dan juga raya puasa. Wala solata ba'da solataini, dan tidak ada solat selepas 2 solat. 2 solat yang dimaksudkan ba'da subhi, selepas solat subuh sehingga terbit matahari, wa ba'dal asri, dan selepas solat asar hatta taghruba, sehingga terbenam. Hadis sahih riwayat Bukhari selari dengan hadis ini. Tidak ada solat selepas 2 solat. 2 solat dimaksudkan solat subuh hingga terbit matahari, dan solat selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Tetapi masih dalam hadis Bukhari juga, nomor hadis 593, dan dalam hadis ini Bukhari mendapat hadis pada Muhammad bin Ar'arah. Beliau berkata, telah memberitahu aku Syu'bah, dan Syu'bah dapat hadis pada Abu Ishaq. Asbihah berkata, ra'aitul aswad, aku pernah melihat Aswad dan Masruq, syahida ala Aisyah, kedua-duanya yakni Aswad dan Masruq ini pernah datang menemui istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini fi yaumin ba'dal asri illa shalla rak'ataini. Apa maksudnya? Aisyah kata, tidak adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menemui aku. Maknanya karena masa itu giliran aku, Nabi datang ke rumah aku. Tiadalah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah aku, menemui aku karena hari itu giliran aku.
fi yaumin ba'dal asri, pada suatu hari selepas waktu asar, ba'dal asri, illa, kecuali Nabi solat 2 rakaat. Tengok kan bercanggah dalam Bukhari pun. Kedua-duanya sahih, mana yang kita nak pilih? Hadis yang bersumber daripada Aisyah ini, Aisyah buat pernyataan, Nabi setiap kali datang ke rumah aku dan datangnya pula lepas asar, Nabi pasti akan sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat selepas asar. Sementara yang hadis tadi, yang pertama yang saya bacakan tadi, masih dalam Bukhari juga, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, menyatakan tidak ada solat selepas 2 solat berikut ini. Yang dimaksudkan yakni tiada solat selepas subuh hingga terbit matahari, dan tiada solat selepas asar sehingga terbenam matahari. Terbenam matahari. Inilah yang saya katakan tadi, dalam Bukhari pun dah ada pencanggahan ini. Jadi macam mana kita nak pilihnya? Nak amalkan hadis yang satu, macam mana? Nak amalkan yang satu, macam mana? Jadi kalau kita melihat pada satu hadis, mungkin senang jemaah sekalian. Dalam Bukhari sendiri, dan kedua-duanya sahih Bukhari. Ini mungkin yang ada orang yang pengkaji hadis atau dahulu melihat, karena di dalam Bukhari pun ada percanggahan, sehingga mereka tidak segan-segan menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, karena nampaknya macam mana boleh menolak hadis yang berlawanan, dan peranan terlalu ketara antara satu dengan yang lainnya, nak melakukan yang beramal dengan yang satu, yang berlawanan dengan yang satunya pula, nak belajar yang ini yang satunya bercanggah pula. Jadi menjadi masalah, menjadi masalah di sini. Sebab itulah jemaah sekalian, contoh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan bahawa larangan itu yakni hanya bersifat makruh sahaja. Selepas asar tadi hanya bersifat makruh. Dan ada yang memahami sembahyang apakah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat selepas asar itu sembahyang apa yang dilakukan? Di dalam hadis yang lain, Nabi rupa-rupanya yakni melakukan sembahyang tadi, yakni sembahyang qada istilahnya bagi sembahyang ba'diyah zuhur yang belum sempat dilakukannya. Solat rawatib rupanya boleh diqadanya. Di dalam hadis dinyatakan yakni Nabi melakukannya itu tak Nabi kami lakukan tadi karena telah tertinggal rawatib zuhur tadi. Kita jarang mengganti yang tertinggal. Jangan mengganti, memang sengaja tinggal, nak ganti macam mana? Kenapa you tak qada yang rawatib? Qada apa ke benda? Buat pun tak pernah. Itu teruk lah. Itu teruk lah kalau dah peringkat dah macam tu dah. Dah teruk sangat. Dah teruk sangat kalau dah. Jadi ada 2 pendapat. Yang pertama menunjukkan bahawa ianya bukannya wajib, bukannya larangan yang haram karena Nabi telah melakukannya. Tetapi ada yang mengatakan sebenarnya Nabi melakukannya tadi yakni kerana mengqada sunat yang tertinggal, yang tertinggal atau yang ditinggalkan, yakni bagi solat rawatib, solat zuhur sebelumnya. Itu cara menjamakkan antara 2 hadis tadi. Walaupun begitu jemaah sekalian, memang tidak dinafikan ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk menunaikan solat. Itu tidak dinafikan, dan saya fikir saya ingat kita telah pelajari ini, waktu-waktu yang telah yang dilarang ini kita untuk menunaikan solat ini. Seperti mana hadis-hadis yang telah kita baca, termasuk yang sedang kita baca selepas solat fajar, ketika terbit matahari sehingga matahari ternaik sepenggalah, kata orang dahulu.
hina yakumul qaimuz zuhra, sehingga ketika matahari sedang berada di titik zenith di langit sehingga dia tergelincir selepas waktu asar, dan inda isfirari syamsi hatta taghruba, semasa matahari menguning, maknanya berwarna merah kekuning-kuningan tua, sebelum ia terbenam. Ada 5 waktu kan yang kita dilarang untuk melakukan solat, dan ada hikmah-hikmahnya. Nabi sendiri pun telah memberitahu. Contohnya, kenapa kita tidak boleh sembahyang ketika matahari terbit. Nabi menyatakan dalam hadis Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan ditasihkan oleh Nasiruddin Albani dalam kitabnya Al-Mishkat, daripada Abi Abdillah, Nabi menyatakan, inna syamsa tatlu'u baina qarnai syaitan, sesungguhnya matahari itu terbit di antara 2 syaitan. Ini sulit kita hendak memahaminya ya, kerana penyakitnya matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Besar ya syaitan ni. Maknanya syaitan ni besar lah. Kalau tak besar, takkan matahari sebesar itu boleh terbit di antara 2 tanduknya. Fa idza irtafa'at faraqaha, maka apabila matahari sudah mulai naik, maka berpisahlah daripadanya. Ini bermakna kalau orang solat ketika matahari sedang terbit, ya memang pada masa yang tidak sesuai, kerana Nabi kata dia terbit di antara 2 tanduk syaitan. Bagaimana maksudnya? Wallahu a'lam. Fa idza kana fi wasati sama qaranaha, maka ketika matahari sedang berada di titik zenit di langit, maka setan pun akan mengikutinya juga. Fa idza zalat, matahari tergelincir, faraqah, pisahkannya. Fa idza danat lil ghurub qaranaha, bila matahari nak terbenam, setan mari lagi. Fa idza gharabat, bila terbenam, setan pun lari. Sebab itu Nabi kata, la tusallu hadhihi sa'ati thalath, jangan sekali-kali kamu sembahyang pada 3 masa ini. Ketika matahari sedang terbit sehingga naik, ketika matahari sedang berada di atas kepala kita sehingga ia tergelincir, dan ketika matahari hendak terbenam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan ditasih oleh Nasiruddin Albani dalam kitabnya Al-Mishkat. Nomor hadisnya 1048. Itu hikmahnya. Kenapa kita dilarang untuk melakukannya? Walaupun ada pengecualian nanti di belakang ada pengecualian yang ada disebutkan itu, dan juga hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya. Jadi kecuali solat-solat yang bersebab, seperti mana solat sempena tidak mengapalah, sebab solat sempena tidak dikaitkan dengan waktu. Solat sempena tidak dikaitkan dengan waktu ya. Sempena yang saya maksudkan, solat sempena masuk masjid bila-bila masa. Asal you masuk masjid pukul berapa pun, bila terus sajalah sembahyang tahiyatul masjid, itu sempena masuk masjid. Satu-satunya solat sunat yang mesti dilakukan di masjid, solat tahiyatul masjid je. Selain itu sebenarnya elok dilakukan di rumah. Afdalus salatul mar'i fi baitiha ilal maktubah, seutama-utama sembahyang seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali sembahyang fardu. Tapi karena kita dah membiasakan solat rawatib pun di masjid, ya di masjid lah. Sebab apa? Kalau kita tak rawatib di masjid, balik memang tak solat. Itu masalahnya. Lepas sembahyang Jumaat, solat dahulu ba'diyah Jumaat di masjid. Sebab kalau dah balik, tak solat. Itu masalah dia. Satu-satunya solat sunat, bukan solat fardu, yang mesti dilakukan di masjid, yakni tahiyatul masjid. Tak boleh solat tahiyatul masjid di dapur walaupun ada bilik. Kalau di dapur namanya tahiyatul dapuri. Jadi solatnya dah lain, bukan tahiyatul masjid tapi tahiyatul dafuri. Jadi tahiyatul dafur tidak boleh lah. Adapun solat yang kita boleh melakukan segala waktu tadi, itulah yang ada sebenarnya tadi. Ataupun qada'ul faraid al-faitah,
yakni melakukan solat qada fardu yang ditinggalkan qada fardu bagi mereka yang berpendapat sembahyang mesti sembahyang yang tertinggal mesti diganti. Dan ini telah kita bicarakan mungkin dalam bab sembahyang dulu ya. Yang pertama dahulu kita telah jadi dulu tentang qada ni. Ini bagi mereka yang mewajibkan mengqada sembahyang-sembahyang yang tertinggal, boleh dilakukan tidak mengenal waktu. Bermakna menurut pendapat ini jemaah sekalian, orang nak mengqada sembahyang subuh yang tertinggal tidak semestinya waktu subuh, begitulah maksud saya. Maksudnya begitu menurut pendapat ini. Hadisnya yakni berdasarkan Bukhari Muslim seperti yang dibaca di atas tadi, siapa yang terlupa hendaklah dia solat ikut ini. Katalah kalau orang ini pertama. Yang kedua maksudnya mengqada ini yakni bagi orang yang tertidur atau yang lupa tadi. Katakanlah orang lupa, dia terlupa sembahyang zuhur, hingga waktu asar masih lupa yang dia belum sembahyang zuhur, kan? Masih terlupa yang dia belum sembahyang zuhur, wahana masuk waktu asar, dia pun pergilah ke surau ataupun ke masjid sembahyang asar berjamaah. Habis sembahyang asar dia pun dah ada kerja lagi, dah masuk sembahyang waktu maghrib, dia pun sembahyang maghrib. Kemudian menunggu waktu isyak, terus sembahyang isyak hingga masuk waktu isyak. Lepas sembahyang isyak masih belum sedar, belum ingat yang dia belum sembahyang zuhur tadi. Selepas pukul 10 malam nak tidur, hai, aku belum sembahyang zuhur. Confirm belum aku sembahyang zuhur. Sebab tadi kini masa ingat itulah, masa itulah dia boleh terus sembahyang zuhur, tidak perlu menunggu. Ini dah pukul 10 dah gelap ni. Wah, kena esok ni, kena esok. Tak. Masa itulah, mas sekalian. Sebab berdasarkan hadis tadi. Ini yang pendapat yang asah. Masa ingat aja, walaupun ingatnya tadi pukul 10 malam dah sembahyang dah. Sebelumnya dah ada asar sudah, maghrib sudah, isyak sudah. Itu maksud tidak mengenal waktu tu beginilah bagi orang yang nak qada yang bayar yang tertinggal tadi, bagi yang terlupa. Nah, ini contoh boleh jadi berlaku. Memang terlupa sungguh, bukan pura-pura lupa. Memang terlupa. Memang tak ingat langsung. Tak apa puncanya pun manalah tahu. Manalah tahu. Tapi kalau hari-hari lupa, itu maknanya ada something wrong lah itu. Something wrong. Itu yang pasti dia kurang makan, kena ada galakkan dia makan kismis. Yang boleh kasih ubat lupa kan. Tapi jangan overdose. Overdose kan malah biul. Makan kismis untuk menghilangkan lupa, overdose lagi biul. Itu maksudnya. Tertinggal lupa, betul-betul lupa. Rupanya belum sembahyang asar. Belum sembahyang maghrib. Elok terus sembahyang isyak, pergi apa namanya? Yalah Allahu Akbar, katakanlah apa namanya? Masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib pula, ini bulan Ramadan, terus makan, buka, makan ini makan ini. Teruslah makan sedap lah, burak ramai ni. Tak sedar dah masuk waktu isyak. Masuk isyak pun teruslah pergi sembahyang isyak jamaah, terus tarawih, terus sembahyang witir, terus. Lepas pula mungkin join sama, ada satu grup apa namanya ini, ada tadarus gamaknya. Kok sama. Lepas itu baru tadi macam tak sembahyang maghrib ya. Sebab masa azan, dengar azan tadi terus berbuka. Bukan tu buka yang ringan-ringan. Ini mana ada buka selera, tak ada. Memang selera senjata terbuka. Apa ke benda? Nak buka selera apa ke benda? Selera terlalu terbuka. Dia kata, ini apa namanya ni, ikan mas ni pembuka selera. Tak payah ikan mas ni pun dah mahu terbuka. Kan, jadi katakanlah macam tu. Terlupa, betul-betul terlupa. Wah, dah sembahyang isyak, sembahyang tarawih. Masa ingat itulah, terus saja sembahyang. Tak payah menunggu, ini sudah tengah malam, esok tak apalah, esok petang lah sebab waktu maghrib dah terlepas. Tak, masa ingat loh. Kod-kod berlaku begitu. Kod-kod.
Manalah tahu, ha? Dan juga yang tidak mengenal waktu, yakni termasuk qada'u sunnatil fajr, yakni melakukan qada' bagi sembahyang sunnah fajar. Berdasarkan hadis Abi Hurairah yang dikatakan oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di Sahihain, dan hadis ini hadal hadis sahihun ala syarti sahihain, tetapi keduanya Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya, tapi sahih menurut syarat keduanya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hibban dalam kitab sahihnya, dan juga ditashih oleh Imam Nasiruddin Albani dalam Silsilah As-Sahihah nomor hadis 2361. Sabda Nabi, man lam yusalli raq'atail fajri, sesiapa yang belum atau tidak sembahyang 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh itulah. Siapa yang tidak sembahyang tu belumlah, fayusallihima, hendaklah ia sembahyang juga ba'dama tatlu'u syamsu, walaupun matahari dah terbit sepenggalah ke 2 galah ke 3 galah. Nak pergi office pula, dah breakfast, dah apa, dah ini nak keluar pula, tak apalah, kalau aku keluar pukul 8 jam pula, pukul 9 dan tak apalah, Aikang nak pukul keluar Aikang pukul 10 baru keluar lah umpamanya. Mandi wuduk sekali, sembahyang duha. Sekali sembahyang tu, tadi saya tertinggal tadi sembahyang apa namanya, raq'atail fajri, bukan sembahyang subuhnya, sembahyang sunat. Kalau dah lupa sembahyang subuh tu dah, takkan semuanya lupa, zuhur lupa, maghrib lupa. Itu kacau. Sunat fajar 2 rakaat, yang Nabi mengatakan raq'atul fajr khairun minad dunya wa fiha, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Boleh dilakukan walaupun dah pukul 10, sebelum pergi office, sebelum keluar ambil kereta, lepas sembahyang tu dah ya terus. Nabi yang menyuruhnya, hadisnya sahih dan diamsal oleh Imam Nasiruddin Albani. Itu dipanggil qada'u sunnatil fajr. Ini bermakna solat fajar tidak semestinya dilakukan sebelum subuh, tidak semestinya dilakukan semasa lepas terbit fajar. Jika orang tu terlupa, bahkan jamaah belum sembahyang 2 rakaat fajar, pergi ke masjid, maklum lambat, tahiyatul masjid, masuk masjid tak ada solat lain jamaah sekalian kecuali tahiyatul masjid, terus sembahyang 2 rakaat. Dah tahiyat akhir, dah sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Tok Bilal pula dah terus laungkan iqamah. Tok Bilal laungkan iqamah, imam pun masuk depan sembahyang subuh. Bila sembahyang subuh kita tak bolehlah sembahyang sunat lagi. Idza uqimatis solah la solata ilal maktubah, kata Rasul. Bila solat telah didirikan, tidak ada lagi solat kecuali solat fardu yang nak dilakukan. Terus sajalah masuk jamaah, ikut sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh itulah sebenarnya kita masih dibolehkan, bahkan disuruh menunaikan solat apa tadi? 2 fajar yang solat 2 rakaat fajar yang belum boleh dilakukan selepasnya. Sebab itu bila kita masuk masjid rasa-rasa ni rasa-rasa masa yang ada ni sebelum waktu solat ni cukup untuk buat satu solat saja. Saya nak sembahyang mana ni ya? Nak tahiyatul masjid kah atau nak rakaat fajar? Sebab hanya cukup ni. Dah maklum datang lambat. Lainlah kalau masa masih ni luas, kan? Sembahyanglah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, jangan pilih yang ini, sebab bila nanti dah kita lepas sembahyang lepas ni, tahiyatul masjid dah tak boleh lagi. Ini dah duduk lama, dah borak, dah baring, nak tahiyatul masjid apa ke benda? Nak tahiyat masjid apa? Masjid dah lama dia duduk baru nak hormat apa ke benda? Itulah maksud fawat ni. Jadi sebab fadilatnya sangat besar jemaah sekalian. Boleh dilakukan begitu. Bahkan bagi orang yang terlupa tengok, boleh melakukannya walaupun dah terbit matahari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh ramai perawi, Tirmizi, Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban, dan ditasihkan oleh Nasiruddin Albani dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah nomor hadis 2361. Ini maknanya boleh juga orang itu sembahyang selepas subuh sekalipun.
Kan masih ada tadi, kan ini ada sebab tadi. Atau mungkin ingatnya dah kemudian. Itulah Nabi, ada satu hadis tadi, apa 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi selepas asar? Rupanya mengqadha rawatib zuhur yang tak sempat dilakukannya. Yang tak sempat dilakukannya. Begitu. Jadi tidak bersifat mutlak namanya ya. Ada apa namanya, kena melihat hadis yang lain. Tapi tanpa alasan, inilah yang tidak dibenarkan. Apa alasan nak sembahyang? Apa ya, lepas subuh saja suka-suka. Ini tentu tidak dibenarkan. Ya mas sekalian, walaupun masih ada banyak perkara yang berkaitan ini, sangat banyak sebetulnya kalau kita melihat sarah hadis ini dalam kitab-kitab hadis yang lain. Jadi hadisnya 1-2 saja, tapi kesananya sangat banyak dalam kitab yang lain. Jadi saya rasa cuma itu sahaja. Tak boleh lama-lama. Oi, dah 10.45. Tak boleh lah. Malam-malam tak boleh, nanti terlupa pula sembahyang subuh, lagi saya berdosa pula. Mengaji punya pasal hingga sembahyang subuh pula terlupa. Lagi pun jenanya. Tidak benar kan. So, mudah-mudahan lah pada yang tak berapa ini dapat dipahami, dapat diikuti dengan baik dan diamalkan daripada walaupun kita tahu jamaah sekalian, ya ini sebenarnya perlu kajian yang lebih banyak lagi, karena memang banyak ada yang perlu diambil kira untuk menjelaskan satu-satu masalah dan masalah. Hanya saja setakat itu yang termampu, mudah diberkati. Tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr ladina amanu wa salihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.